Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Hari ini kita akan belajar bab 5, rangkaian dalam teori graf. Sebelum cuti hari itu, cikgu dah bagi nota untuk bahagian yang pertama. Jadi kita teruskan dengan bahagian yang kedua. Apa yang akan kita belajar hari ini? Standard pembelajaran yang kita ingin capai adalah 5.1.2 iaitu membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah serta graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Yang ini yang kita ingin capai hari ini. Okey, kita imbas kembali apa yang kamu dah belajar dalam video bahagian 1 sebelum ini. Kamu dah diajar tentang graf. Graf adalah satu siri bintik yang berkait ataupun tidak antara satu sama lain melalui garis. Yang ini dipanggil graf. Bintik-bintik ini disambung menggunakan garis. Bintik-bintik ini dikenali sebagai bucu iaitu V, dan garis ini dikenali sebagai tepi iaitu E. Jadi graf biasanya kita tulis dalam bentuk VE. Apa lagi yang kamu dah belajar sebelum ini? Kamu diajar tentang rangkaian. Rangkaian merupakan subset kepada graf. Darjah, kamu juga diajar tentang darjah. Darjah adalah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Macam mana nak mengira darjah? Darjah adalah bersamaan 2E. E ini apa? Tepi. Maksudnya bilangan darjah adalah bersamaan dengan 2 darab bilangan tepi. Selain daripada itu, kamu juga diajar tentang graf mudah. Graf mudah ni graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Okey, yang ni kamu dah diajar dalam bahagian 1. Okey, apa yang kamu akan belajar hari ini? Kamu akan belajar tentang graf terarah dengan graf tak terarah. Apa yang dipanggil graf terarah? Arah. Maksudnya dia mesti mempunyai arah. Okey, contoh. Contoh bagi graf mudah untuk graf terarah. Graf mudah ni maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan graf mudah? Graf mudah ni, dia tak ada gelung. Dia tak ada berbilang tepi. Itu dipanggil graf mudah. Dia tidak mempunyai gelung, dia tidak mempunyai berbilang tepi. Okey, kita tengok dulu graf tak terarah. Graf tak terarah ni macam biasa, dia sambungkan titik dan titik ataupun bucu dengan menggunakan tepi. Okey, yang ni biasa kita dah belajar yang ni. Apabila graf terarah, kamu perhatikan. Bagi graf terarah, dia mempunyai anak panah. Anak panah ni lah yang mewakilkan bagi graf terarah. Bagi graf terarah, untuk darjah dia ada in dan out. In dan out. Okey, di in dan di out. Contoh untuk di in A. Untuk A. In adalah anak panah yang menuju ke A. Ni kita panggil in. Kalau anak panah keluar daripada A, ada tak anak panah keluar? Kedua-duanya adalah anak panah masuk ke A. Jadi di in ada 2. Di out dia ada kosong. Sebab dia tidak keluar. Kalau untuk di in D, in dia tak ada. Dia ada di out sahaja. Jadi untuk D, di in dia tak ada kosong. Di out dia 1. Tu maksud di in dan di out. Di in dia adalah bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke bucu. Di out adalah bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang keluar. Di out ni keluar. Di in adalah bilangan yang masuk. Okey, itu cara kita nak kenal pasti untuk darjah bagi graf terarah. Ni adalah graf mudah. Kita lihat graf terarah bagi graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, graf tak terarah yang ada gelung dan berbilang tepi yang ni kita dah belajar kelas. Macam mana nak cari darjah, macam mana nak cari bucu, macam mana nak cari tepi. Semua ni kita dah belajar dalam video bahagian 1. Untuk yang ni kita nak fokus pada graf terarah. Yang ni adalah berbilang tepi. Bagi yang tak ingat, yang ni dipanggil berbilang tepi sebab dia ada 2 bucu, dia ada 2
laluan. Laluan keluar, laluan masuk ke Q. Okey, jadi dia ada dua laluan di situ yang melalui dua bucu. Okey, yang ni kita panggil gelong. Yang ni adalah gelong. Jadi ni adalah graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okey, dari segi macam mana kita nak labelkan bucu dan tepi, yang ni dah diajar. Sekarang ni yang penting adalah macam mana kita nak kenal pasti di in dan di out dia. Okey, di in, di out dia cikgu dah terangkan tadi. In maksudnya yang masuk. Contoh Q. Yang masuk pada dia adalah 1. Yang keluar daripada Q adalah 1. Jadi, di in bagi Q. Okey, sorry. Di in bagi Q ni ada in juga ni. Di in, yang ni pun in juga bagi Q. Jadi, bagi Q, di in adalah 3. Di out dia 1. Kalau S, D bagi S, di in bagi S, di in. Okey, masuk ke S 1. Keluar daripada S 1. Jadi di in bagi S 1, di out bagi S 1. Bagaimana kita melihat bagi gelong? Di in dan di out bagi T. Kita tengok T. In-nya. Okey. In bagi T tidak ditulis arah masuk ke T, tetapi kita melihat kita ada gelong. Bila ada gelong, dia bermaksud in dan out dia ada 1. Di in dia 1, kalau ada gelong ni, in dia mesti ada 1, out dia juga ada 1. Jadi di in bagi T adalah 1, di out dia keluar daripada T 1, keluar daripada T 2. Ingat gelong di out dia juga ada 1, jadi di out bagi T ada 3. Tu kamu kena tahu bagi di out dan di in untuk gelong. Gelong dia mempunyai di in dan di out. Tu kamu kena tahu. Kita dah lihat graf terarah, kita lihat pula graf berpemberat. Apa yang dimaksudkan dengan graf berpemberat adalah, okey, graf berpemberat ni graf terarah dan graf tak terarah. Contoh dia, jenis graf dia. Okey, tepi dia diberi nilai ataupun berat. Bagi graf tak berpemberat, dia tiada nilai lah. Contoh dia, okey, kita tengok contoh. Okay, ini adalah contoh bagi graf berpemberat. Kenapa dipanggil graf berpemberat? Setiap tepi mempunyai nilai. Ni tepi. Tepi dia ada nilai disertakan. Yang ni dimaksud graf berpemberat. Setiap tepi mempunyai nilai. Apa maksud nilai-nilai tu? Bergantung kepada soalan. Sama ada dia nak bagi jarak, dia nak bagi masa, kos atau sebagainya. Maksudnya setiap tepi dia ada nilai dia. Sebab itulah kita panggil graf itu sebagai graf berpemberat. Baiklah, kita lihat contoh melukis graf terarah mengikut maklumat diberi. Cikgu ambil contoh daripada buku teks kamu, muka surat 137. Okey, lukis graf terarah mengikut maklumat diberikan. Kalau kamu lihat dalam soalan A ni, dia bagi V pada kamu. V itu bucu. Jadi ada berapa bucu? Ada 6 bucu. P, Q, R, S, T, U. V. V tak ada. P, Q, R, S, T, U. E adalah tepi. PQ, PR, RQ, SR, SQ, ST. Ingatlah kita melukis graf terarah. Bermaksud tepi yang diberi kepada kamu ni, itu adalah arah pergerakan dia. PQ maksudnya P menuju ke Q. PR, P menuju ke R. Okay, kita lihat penyelesaian dia. Okay, pasangan bucu dan arah. PQ maksudnya P ke Q. PR, P ke R. Maksudnya dua tepi dari bucu P. RQ, R ke Q. SR, S ke R. SQ, S ke Q. ST, S ke T. Semuanya S, S, S. Jadi maksudnya ada 3 tepi dari bucu S. Bucu T hanya berkaitan dengan bucu S. Sebab kalau kamu perhatikan, kita tak jumpa lagi huruf T kecuali ST sahaja. Sebab itulah dia kata bucu T ni berkaitan dengan bucu S. So, bagaimana kita nak melukis? Kita ada berapa bucu?
Kita ada 6 bucu. So, kita lukis bucu pertama kita P. Okey, cikgu lukis dulu. Kita ada 6 bucu. Okay. P, Q, R, S, T, U. Okay, kita lihat macam mana kita nak gerakkan dia. P ke Q. P ke Q. Kita gerakkan P ke Q. Arah dia. Dan kita gerakkan P ke R. Okay, betul. Cikgu gerak tadi. P ke R. Seterusnya R ke Q. Seterusnya R ke Q. Okay. S ke R. S ke R. Jadi nak panah dia macam tu. Sebab S menuju ke R. S ke Q. S ke Q. S ke T. S menuju T. Okey, macam tu. Kamu perasan tak U ni dia tak ada pasangan. Jadi ni dipanggil bucu terpencil. Yang ni dipanggil bucu terpencil. Jadi ni adalah graf terarah yang kita lukis mengikut maklumat diberi. Kita lihat pula soalan yang sama tapi B. Bagaimana kita nak melukis graf tu daripada maklumat diberi. Okey, B dia kata mempunyai satu gelung pada bucu Q. Okey, maksudnya bucu Q dia mempunyai satu gelung. Dan RS ialah perbilang tepi dengan keadaan. Okey, dia bagi D in D out bagi setiap bucu tu. Cuba perhatikan ada berapa bucu yang kita perlu lukis. Dia ada P, Q, R, S. Bermaksud di sini jumlah bucu yang kita ingin lukis adalah 4. P, Q, R, S. Labelkan bucu-bucu tu. Seterusnya apa yang kamu perlu buat adalah kamu mesti lukis. Dia kata RS adalah berbilang tepi. Q adalah gelung. Okey, lukis siap-siap. RS berbilang tepi, Q gelung. Barulah kamu lengkapkan graf dengan mengikut bilangan tepi in dan out bagi setiap bucu. Lengkapkan dia. Contoh P. P di in dia ada 1. Jadi yang menuju ke P ada 1. Yang keluar daripada P juga adalah 1. Untuk Q, cuba lihat Q di in dia. Di in bagi Q ada 3. Kenapa? Di in Q 1, 2, 3. Jadi kita dah settle di in Q 3, di out bagi Q adalah 2. Yang ni pun out juga. In dan out bagi gelung adalah 1, 1. Jadi out dia 1 keluar daripada Q 1. Jadi sebab itulah di out dia 2. Okey, lengkapkan mengikut apa yang dia bagi. Contoh untuk S. Di in bagi S. Kita lihat di in. Di in ni masuk 1, 2, 3. So di in bagi S adalah 3. Di out bagi S adalah 1. Yang ni. Kita melukis mengikut di in dan di out bagi setiap bucu. Itu cara kita melukis graf terarah bagi graf yang mempunyai gelung dan bucu. Itu sahaja untuk nota hari ini bagi subtopik graf terarah dan graf berpemberat. Ini adalah video bahagian yang kedua. Diharap kamu semua faham. Jangan lupa salin nota selepas menonton video ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.